Mekanik je. Nak disk punya. Ini kan tu. Disk. Pembesar suara disk. Yang ni kan yang ni. Disk punya. Ni pun boleh, satu pun boleh, dua-dua dia punya kat. Yang duk bunyi yang mana? Yang duk bunyi. Duk bunyi kat dalam yang ni punya. Ni Boleh. Pakai ni Boleh. Yang ni tapi jelas yang ni. Jelas. okey jelas Oi adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Rabbul Alamin, kita sambung bacaan kita daripada Riyadhus Salihin ini, jilid yang kedua. Kita sampai muka surat 275 Pak Amir. Ya betul Ustaz. Kita masuk bab tentang haram riya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan, tidak bercadang ataupun dia tidak berhajat nak membicarakan tentang riak macam mana dia bicarakan dalam buku-buku yang lain. Cuma dalam Riyadhus Salihin dia sekadar nak bagi tahu bagaimana penekanan agama dalam bentuk tazkiyah, kita mesti menjauhi riak, itu saja. Maka dia tidak memberi penjelasan yang detail, sekadar dia nak bagi tahu ada dalil, ada hujah, ada nas dalam agama yang besar ini, agama yang mulia ini. Tuhan tidak suka hamba dia melakukan amal dengan riya, dan ini adalah urusan batin. Kerana itu dia masukkan dalam Riyadhus Salihin, iaitu bab tentang haram riya. Lepas tu ada penterjemah, dia buat kurungan itu, dia kata beramal agar dipuji orang. Baik. Sebelum kita tengok dalil-dalil Imam Nawawi, bagus juga kita tengok dari segi bahasa ni, riak ni apa dia. Riak selalu saya rasa inilah terjemahan yang dipakai, beramal agar dipuji orang. Kalau kita tengok dalam kamus, ketika para ulama bahasa mereka nak memberi penjelasan tentang makna riak, saya ambil yang paling, yang setelah ditapis-tapis kita ambil yang dekat dengan kita, yang mudah kita faham. Riak kita tahu, ra'a bermakna kita kata lihat, memperlihat, mempertontonkan, tengok. Ra'aitu, saya melihat, sama ada bil ain atau bil aql. Penglihatan itu berlaku dengan mata ataupun penglihatan itu berlaku dengan akal. Orang kata itu melihat. Atau dikatakan ja'alahu nazirun fihi, yaj'alhu nazira fihi, iaitu dia memberi pandangan dia kepada satu benda, tengok satu benda. Tetapi yang nak dipakai dalam bab ini sehingga kan diharamkan riak ni pasal apa?
Nanti kita akan tengok hadis-hadis nanti. Iaitu satu, bila disebut riya, beramal agar dipuji orang. Itu terjemahan dia. Tapi dia bukan sekadar itu. Dia masalahnya ialah, pertama, ini orang, dia ini at-tazahiru bi khairi duna al-haqiqah. At-tazahiru bil khairi duna al-haqiqah. Dia menzahirkan, dia menampakkan kebaikan. Yang kebaikan dia nampak itu dunal haqiqah, berlawanan dengan hakikat. Yang dia nampakkan itu kebaikan, tapi hakikatnya bukan kebaikan. Dia bagi nampak. Ataupun kita pakai dengan makna tazahiran bi khilafi ma fi batinihi. Dia menampakkan apa yang khilaf dengan yang dalam, yang batin ni. Kalau sekadar dia buat amal nak tunjuk ke orang puji, betul lah dia riak. Tapi kalau sekadar tu, saya fikir tak ada lah Tuhan marah dia sangat minta tu. Kadang-kadang agama ni dia nak juga kita memperlihatkan apa yang kita buat supaya itu menjadi suatu contoh pada orang. Tapi kenapa dalam bab riak ni Tuhan marah sangat? Sebab bila kita tengok kepada nas-nas yang Al-Imam Nawawi nak bawa ni, kita akan dapat buat satu kesimpulan dulu bahawa ini orang dia mengenderai amalan, dia mengenderai ibadat dia dengan Tuhan, tapi dia bukan mau Tuhan. Dia tak ada, kita kata apa, dia dengan Tuhan ni muamalat dia dengan Tuhan itu tak ada hubungan dia dengan Tuhan. Bila tak ada hubungan dengan Tuhan, tak ada hati dia tak teringat kat Tuhan, dia tak kasih dengan Tuhan, hati dia tak teringin nak rokok, sujud, nak puji Tuhan, tak ada, hati dia tak ada, kosong, bahkan tak suka pun. Tetapi apabila ada suatu perkara dalam hidup dia, dia boleh mengkambing hitamkan Tuhan demi kepentingan dunia dia, dia buat demikian. Saya fikir bukan dia buat ke Tuhan. Kalau dia buat ke kita pun, kita rasa kita ni apa, sahabat Rashid? Orang tu tak suka pun sebut nama kita, tak mau pun ke kita, tapi kerana ada sesuatu, kerana ada, mungkin ada satu orang tu suka dengan kita, tapi dengan dia mai buat baik dengan kita depan orang tu, dia dapat habuan besar daripada orang tu. Bila kita dapat tahu, dia mai kita, dia panggil kita, dia belai kita, dia peluk kita depan kawan tu, selama ni dia tengok bayang kita pun dia muntah. Kita nak kata apa kat orang ni? Bila orang tu pi, kita nak kata apa kat dia? Wah, betul ni ya. Hang buat aku ni apa dia? Mentang-mentang aku hitam, buat aku kambing pula. Itu kan contoh. Dia tak mau ke Tuhan. Kenapa? Quran kata sendiri, la yazkuruna Allah illa qalila. Tak ada dia nak ingat ke Tuhan. Quran kata, wa ma hum bimu'minin. Quran kata dia tak ada iman. Tapi ketika kalau dia boleh solat dan dia mendapat habuan daripada solat, habuan dunia, bukan habuan Tuhan, maka dia sanggup berpura-pura lidah dia menyebut nama Tuhan, tapi dia sendiri nak muntah sebut nama Tuhan. Maka ini yang kita katakan tadi apa dia Pak Amir? Kita katakan tadi apa dia? At-tazahiru ataupun tazahiran bi khilafi ma fil batini. Dia menampakkan, dia menzahirkan pada umum ini apa yang bukan dalam diri dia. Tak ada, ini bukan hal khusyuk. Khusyuk bab lain. Khusyuk ni orang nak mendekati Tuhan tapi tak sampai lagi kat situ. Khusyuk ni orang ada hati. Betul sahabat Rashid?
Orang buat kuih salah, memang nak buat kuih tapi tak jadi, tapi nak buat kuih, dia memang ada hati nak buat kuih. Hak ni kuih pun tak mau buat, tak suka, benci, tak lalu. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan dia kena buat benda dia benci. Maka bila dia buat benda yang dia benci tu, benda tu tak menyinggah dalam hati dia, maka dia berpura-pura. Pura-pura itulah dipanggil dengan nama riya. Dia tak ada dengan Tuhan, dia tak pandang Tuhan sebelah mata pun. Riak dia hanya nak ni depan dia ni. Kalau kita pakai dalam bahasa cakap kampung ni, kita kata sampai tahu ke hang buat ke orang? Kan lebih baik kalau tak suka, tinggalkan saja. Itu lebih tidak menyakiti perasaan daripada tak suka, berpura-pura suka, tunjuk sementara ke orang, tapi sebenarnya tak suka. Tuhan tak boleh terima keadaan lagu ni. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hakikat Tuhan buat dia. Dia lupa yang tu. Tuhan buat dia suruh dia zikir pada Allah. Dia tak mahu apa masalah dalam hidup ni, kita tak tahu. Dia sampai kepada satu kemuncak, kepada satu tahap, Tuhan itu adalah semusuh-musuh nama di dalam hidup dia. Tapi dia pakai juga ibadat ke Tuhan. Dia gamak randuk dosa yang paling dahsyat ini, semata-mata nak mencari habuan dalam dunia. Maka Allah cerita dalam Quran, Al-Imam Nawawi akan bawa ayat ni pada kita, betapa dia dengan Tuhan tidak ada hubungan. Jadi riak ni bukanlah sekadar beramal agar dipuji orang. Ada juga orang di akhir daripada surah Al-Kahfi kan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini dalam tafsir Qurtubi, dia bawa cerita ada sahabat tanya kat Nabi, ya Rasulullah, di kalangan kami ni ada juga buat ibadat. Tiba-tiba kami tak ada lah pergi cerita ke orang. Tiba-tiba orang tahu. Macam mana orang tahu? Kami tak tahu. Tiba-tiba orang pakat cakap. Bila pakat cakap, kami ni jadi macam seronok lah juga. Kami ni macam mana? Kami ni riak ke? Qurtubi meriwayatkan bahawa itu bukan riak. Itu adalah busyral mu'min yang ajil. Satu berita gembira yang Tuhan bagi pada orang mukmin yang bersifat segera di dunia. Tetapi dia nak ibadat. Dia memang simpan ibadat dia daripada awal. Dia memang ada hubungan dengan Tuhan. Tapi riak ni dia tak ada hubungan. Tak teringat, bukan kata tak teringat Abang Hamid, tak teringin pun nak zikir. Tak teringin pun nak tilawatul Quran. Tapi dia boleh lah. Bila ada sesuatu, orang putih kata apa? Orang putih kata take for granted. Dia boleh ambil granted untuk benda-benda lain. Tuhan tu dia pergi buat kami dah. Maka tak ada lah satu benda yang paling buat Tuhan benci dekat orang, melainkan kalau hati dia bermuka-muka dengan Tuhan. Pasal itu riak ni Nabi panggil nama syirik, syirkul asghar. Tak ada nama yang paling menggerunkan untuk riak ni, mereka panggil syirik. Apakah kita nak bubuh satu nama kepada riak ni supaya orang nampak dia gerun? Tak ada, panggil dia syirik. Kenapa? Kerana memang perbuatan dia macam tu. Iyyakum, Nabi kata, iyyakum wasyirkul asghar. Nabi kata hati-hati dengan syirik kecil ni. Sahabat kata, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa dia syirik yang kecil tu ya Rasulullah? Nabi kata ar-riya. Satu orang sanggup berpura-pura beribadat untuk aku tapi nak tunjuk kepada ahli dunia. Sedangkan apanya ahli dunia tu bagi kat dia, aku berganda-ganda boleh bagi kat dia. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa
famathaluhu kamathalil kalb. Kalau dia nak, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau dia mai dekat kami, dia minta pada kami, kami angkat dia lebih daripada apa dia hajat pada orang. Tapi dia tinggal kami. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia sanggup menghina diri dia kepada bumi ni. Allah kata masaluhu, orang ni sebiji macam seekor anjing. Tuhan panggil dia anjing. Orang yang tidak berbuat untuk Tuhan ni. Oh, dahsyat. Dia tak pernah puas dengan habuan dalam dunia. Last sekali, apa saja boleh dapat habuan dalam dunia. Kalau perlu pakai nama Tuhan, pakai nama Tuhan. Pakai nama Tuhan satu bab, ikhwan. Tetapi pakai ibadat, berdiri depan Tuhan. Allahu Akbar. Maka Nabi kata apa esok? Nabi kata yaqulullahu ta'ala, besok Allah Ta'ala kata kat dia, yauma yujazi al-ibada bi'amalihim. Hari Allah Ta'ala akan hitung amal manusia. Allah panggil dia. Allah kata dekat dia, idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi'amalikum fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Ngeri apa Tuhan buat kat dia, ngeri. Akhirat esok buat ambil semua cara apa pun tak boleh tolong. Tuhan panggil dia, Tuhan kata kat dia, sekarang tu makhluk-makhluk yang aku hisap depa tu, yang depa sendiri nak datang minta tolong pada aku, depa itulah hang jadikan sekutu aku dalam dunia. Hang pi jumpa depa, tanya kat depa ada tak balasan hang untuk depa di dunia. Yang hang sanggup berpura-pura depan aku kerana depa. Pi, jangan minta kat aku. Dekat aku kalau hamai lagi sekali, aku cuma bagi satu je dekat hang. Aku bagi naru jahannam. Hang jangan tunjuk muka kat aku. Mana boleh sahabat Rashid? Dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke mana? Jadi balasan Tuhan pada dia ngeri. Kenapa? Yang dia buat itu sekotok-kotok benda. Tak ada hati dengan Tuhan, tapi berpura-pura dengan Tuhan. Baik. Itu yang kita tahu kata dengan makna riya. Dia menzahirkan dengan kebaikan, tetapi sebenarnya itu bukan kebaikan. Yukhbirul apa itu at-tazahir bil khair. Dia menampakkan kebaikan, tapi dunal haqiqah, dunal haqiqah, menyalahi hakikat hati. Sahabat Rashid agak-agak lah, penyakit macam ni punya teruk, agak-agak nanti duduk dalam hati siapa. Sebab dia bukan penyakit kecil. Ini bukan penyakit tak khusyuk. Ini bukan penyakit apa pakcik rendah iman ke. Ini penyakit tak ada iman. Tak ada iman. Dan last sekali bila sampai di hari akhirat, Tuhan kata apa? Innal munafiqina fi darki asfali minan nar, dalam An-Nisa. Aku pegang mereka ni semua yang buat lagu ni kat aku letak dalam neraka paling panas. Orang kata kalau api dengan pungkuk periuk tu, api yang kena pungkuk periuk tu, aku letak dia, bila cucuh neraka dia mula orang kena. Hak orang lain semua di atas dia kena bahang-bahang, dia kena hakikat api. Munafik total lah man. Bukan kata macam, hakikat munafik. Dan Tuhan tak mau dah. Tuhan wajah orang ni Tuhan tak mau, hati dia Tuhan tak mau, amal dia Tuhan tak mau. Pendek kata daripada rambut sampai tapak kaki Tuhan meluat tengok muka dia. La yanzuru ilaihim yaumul qiyamah. Tuhan kata aku tak mau pandang dah muka dia. Tak mana orang munafik nak duduk ni? Fi asfali minan nar, dalam neraka paling dalam. Letak dari situ, apa nak jadi dengan dia? Aku tak mau beritahu. Kenapa? Kenapa dia buat benda bukan nak kata kejam, benda yang apa sahabat Rashid? Benda yang tak patut buat. Dengan Tuhan apa? Dengan Tuhan. Maka apakah dalam hidup dia telah lalui sampai dia tak ada hubungan dengan Tuhan. Itu orang pernah bunuh 99 orang, masih ada hubungan hati dengan Tuhan.
Akhirnya masih bertanya, bolehkah saya ni macam mana, saya ni macam mana. Bila kawan tu pisang tak betul kat dia, dia bagi pulut kuning kat kawan tu, cukup 100. Tapi masih bertanya, di mana kedudukan saya dekat Tuhan. Akhirnya Tuhan berhubung dengan dia. Wahai kawan tu, start dengan ibadat. Tak ada. Ibadat dia zero, butilan. Kawan ni ibadat, cari Tuhan. Ini yang duduk pada zaman Nabi berzina, ma'iz berzina dan dikenakan hukuman dalam Islam. Datang, masih datang. Maka Nabi kata, kalau dibahagi kepada ahli Madinah, 70 orang boleh dapat syafaat daripada taubat ma'iz. Itu jahat. Maka apa yang dia buat ni? Ya, dalam Quran Allah kata, perkara paling asas dia buat, dia menentang Allah dan Rasul. Nabi tu dia tak suka. Bagaimana mungkin dia beribadat di hadapan Tuhan dengan cara orang dia tak suka? Saya cakap bahasa jelutong apa mana? Ini hadis ni saya terjemah dalam bahasa jelutong. Maksud bahasa jelutong ni dia kata, Abang Amir, kalau muka hang aku meluat, bayang hang baru tak tengok. Punya teruk Pak Amir. Lagi teruk pun ada, kalau bapa aku meluat, cucu pun aku tak tengok. Dia meluat dekat Muhammad. Dia tak suka dekat Muhammad. Tiba-tiba Allah mewajibkan pada dia sembahyang berdiri di depan Tuhan dengan cara Muhammad. Apa dia nak buat? Dia kena sembahyang macam orang paling dia meluat. Tak boleh sahabat Rashid. Kita meluatkan satu orang, kalau mai imbah-imbah muka kawan tu pun kita dah. Tak boleh. Tak boleh. Ada orang meluat tengok saya. Betul kawan tu dia cerita lah ni, dia baik dah. Dulu dia meluat. Dia bila tengok ada ustaz-ustaz yang kulit lagu saya ni, dia ditanya dulu, Dajjal itu ke? Lepas dia meluat kat saya. Kalau ada ustaz lain bukan saya, tapi imbah-imbah kulit macam saya, dia tak mau tengok. Dia pengesahan kawan dia ni, mamak tu lah. Kalau kata tak, ada dia tengok ah. Kalau kata ya, tak mau tengok. Oh, dahsyat. Jadi macam mana dia nak zikir kepada Allah macam Muhammad? Macam mana dia nak bagi tahajud depan Tuhan? Dia dengan Tuhan tengah malam, tapi kena tahajud macam Muhammad. Dia tak boleh buat. Maka bila dia tunggu apa sahabat Rashid? Dia tunggu malam je. Dia tunggu malam, dia tak pergi masjid. Isyak dia tak pergi, subuh dia tak pergi. Dia tak akan bangkit tengah-tengah malam tu nak pergi duduk di belakang bayang orang dia meluat. Maka dia bagi 1000 alasan, tak nampak jalan lah, yang tu lah, yang ni lah. Maka bila dia tak main, Nabi kata 2 jenis sembahyang orang munafik tak akan datang, subuh dan isyak. Dia tak mau tengok muka aku, dia tak mau dengar suara aku. Tapi sembahyang lain dia main pasal terpaksa. Kalau duduk di tengah-tengah Madinah tu tak sembahyang pakcik, apa hukuman dia kena pula? Dia nak sembahyang ke Tuhan, dia nak sujud pada Tuhan, tapi setiap kali dia sujud, dia kena sujud macam Muhammad, orang dia benci. Ya Allah, akhirnya aku kena ikut orang aku meluat. Ya Allah, dia tak boleh duduk. Tetapi bila dia rasa ada faedah ikut Muhammad, dia berpura-pura ikut. Tuhan kata dalam surah Taubah, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Allah kata, adakah sampai peringkat aku, ayat-ayat aku, rasul aku, kamu nak memperolok ambil tahu tu? Tuhan kata kat dia, pendengar ni baik-baik, qad kafartum ba'da imanikum, kamu aku anggap kafir walaupun kamu mengaku beriman. Pasal tu Sayyidina Umar bila dengar mereka ni mati, Umar tak boleh terima kalau Nabi nak pergi sembahyang. Tapi di pihak Nabi pula, Nabi tak boleh buat keputusan sendiri, sebab setiap arahan boleh tak boleh datang daripada Tuhan. Kalau tak turun lagi ayat kata tak boleh, Nabi akan beramal dengan perintah yang tersedia ada, boleh. Tengok-tengok Tuhan buat turun ayat, jangan semayang dah, pergi berdiri hati kubur mereka ni semua, jangan dah Muhammad. 70 kali hang minta apa, nak rejam mereka masuk neraka. Inilah yang dimaksudkan dengan riya.
Bukan riak yang kita nak faham dalam ilmu tasawuf tu. Riak ni yang Tuhan haramkan pada kita. Tengah-tengah kita sembahyang, tengah-tengah kita sembahyang, Allahu Akbar, kita sembahyang, kita ni boleh tiru seorang macam-macam imam. Kita tanya kat jemaah, maghrib ini nak imam mana? Dia berkata Syuraim. Okay, no problem. Dia buat Syuraim. Tengah-tengah dia buat suara Syuraim tu, main dalam hati dia, oh sedap juga suara aku. Ini bukan hakikat yang dimaksudkan dengan ni. Tetapi itu dikatakan apa? Tasyabuh. Tasyabuh ni apa? Nak pi menyerupai, panggil pelak-pelak tu. Yang tasyabuh ni pun agama kata kerana puak tu tak ada iman, janganlah dia pergi tasyabuh ke depa. Perasaan tu dah nak main lagu tu. Maka mukmin sentiasa kena ikhlas pada Allah. Sebab depa tak pernah ikhlas pada Allah dan Rasul. Pasal tu bila sahabat kata, ya Rasulullah, pakai baju cantik, pakai kasut cantik, ini termasuk sombong ke tak masuk syurga? Nabi kata tak, bukan yang tu. Kita Pakcik Din, Allah uji hati ni, kadang Allah uji dengan sum'ah, kadang Allah uji dengan riak menurut bahasa ni. Kita tak dapat lari, tapi kalau terkena istighfar, ya Allah tu perangai orang munafik, aku tak mau Tuhan. Ini hakikat jiwa orang munafik. Kalau terkena kita minta ampun lah, astaghfirullah. Tapi janganlah sampai takut beramal, takut kena riak pula. Oh, saya tak boleh beramal Pak Mi, sebab lagi saya riak mampu dah habis nak duk macam mana? Nak duk macam mana? Maka ini yang kita maksudkan dengan masalah riak. Dan ini adalah mim bab tahrimur riak, diharamkan kita riak. Jadi kalau saya tanya dekat Agus, apakah suatu inti yang paling besar sampai Tuhan benci pada orang riak ni? Apa dia Agus? Dan apa yang ada pada dia tu sampai Tuhan tak pernah? Sembahyang dia Tuhan tak pernah. Why dia sembahyang? Puasa dia, apa yang ada dalam hati dia betul-betul itu kata riak. Pasal apa Tuhan meluat ke dia? Apa yang ada dalam hati dia tu sampai Tuhan meluat? Makcik Aisyah, pakcik kata sebab dia ada ciri-ciri munafik. Berpura-pura. Yes. Selalu wanita akan mendahului lelaki-lelaki ya. Jawapan pakcik betul, tapi makcik tepat. Siapa boleh terima berpura-pura? Siapa boleh terima berpura-pura? Tak mahu kita pergi habaq pula. Pasal tu Quran kata kan, wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza khalau ila syai' wa idza laqul ladina amanu qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dia pergi jumpa geng dia kata apa? Dia kata, geng dia kata apa? Pergi duduk dengan Muhammad, pergi sembahyang semua. Apa dia jawab? Tak ada apa-apa, aku macam apa, aku nak tipu dia pun. Guna sembahyang tipu orang. Tu Al-Quran kata yukhadi'un Allah. Allah ke depa nak tipu? Aku ke depa nak tipu? Hati pokok depa tu aku yang buat. Aku depa nak tipu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, mengaku beriman pada Allah pada hari akhirat. Allah kata mana ada iman? Yukhadi'un Allah. Depa nak tipu Allah. Hakikat hati mereka tak ada langsung Tuhan, tapi berpura-pura. Ini menyalahi sifat orang mukmin. Orang mukmin ni sungguh mencari redha Allah. Sungguh orang mukmin ni bukan main dengan Tuhan. Sungguh kadang jatuh, bangkit. Pasal tu orang mukmin apa Nabi kata pada sahabat Rashid, bila Nabi kata kan, dia buat dosa, dia minta ampun, dia istighfar, dia minta ampun. Allah kata pada malaikat, tengok hamba aku. Dia tahu kata dia ada Tuhan yang Maha Pengampun, dan dia tahu hanya aku boleh ampun dia. Aku ampun dia. Tuhan ampun dosa dia. Macam mana akan jalan je? Jatuh pula. Tersembam pula. Terbuat pula dosa.
Pegang biji tasbih, astagfirullah, astagfirullah, wa'ala, aku jadi lagu ni. Menyesal pula. Menyesal. Allah kata pada malaikat, tengok dia buat pula. Dia buat pula. Kali kedua dia buat. Tuhan kata dalam hati dia, dia tahu kata hanya aku boleh ampun dia. Dia mai kat aku. Allah kata pada malaikat, ampunkan dia. Tuhan kepada hamba ni beriman, lepas tu terbuat dosa, minta ampun, terbuat dosa, minta ampun, sampai Tuhan kata, wahai hamba aku, buatlah apa yang nak buat, aku ampun kau. Pasal apa Tuhan tak panggil dia munafik? Sebab dalam hati dia ada Tuhan, dia nak ke Tuhan. Cabaran hidup yang buat dia jadi macam tu. Cabaran hidup. Terkena, terjatuh, maghrib subuh 9.45 hari Minggu. Bukan cadang, selalu maghrib subuh awal hari Minggu. Oh, bini tengok muka dia, bini kata Allahu Akbar, tanda munafik sudah ada dalam rumah ni. Tidak, dia bukan orang tu. Jangan hukum dia. Dia mukmin, dia nak baik, dia ikut sunnah Nabi, buat cara Nabi. Tetapi hak kawan tadi, tak, Tuhan nafi total terus. Kawan ni kalau sembahyang tak khusyuk sikit, terlupa sikit, tak apa, diampun, diterima. Yang Tuhan bagi tahu, fawailul lil musallin, tu bukan mukmin. Tu bukan perangai orang nak mendekati Tuhan. Yang lepas sembahyang apa? Sahun melal. Orang mukmin dengar azan pergi sembahyang. Depa ni sahun, lahun. Sahun dan lahun. Maksud dia apa? Depa lalai dan melalaikan diri mereka. Depa biar waktu tu habis. Lepas tu baru dia buat kalang kabut. Yang ni yang brother kita tak tahu ni. Brother rambut bergumpai ni tak tahu. Mana nak tahu kalau dia tak belajar daripada sunnah? Dia nak tahu kot mana perbezaan khusyuk yang mana, riak yang mana. Dia akan terjah dengan emosi dan naluri. Sifat hampir sama. Ini mukmin, ini munafik. Tetapi ini jiwa walaupun jatuh bangkit, terlibat bergelumiang dengan dosa, Tuhan ampun. Patut Tuhan kata, anak mai ke dengan aku? Anak mai ke dengan aku? Kita dengan sajak pun marah dah. Kita pula duk fikir nak maaf ke tak maaf. Macam dia buat salah kat kita pula. Kita pula kesian menangis kawan tu. Ayat mata ni mahal apa mah. Kita pula nak marah kat dia. Kita pula nak maaf ke tak maaf. Bukan dia buat salah dengan kita. Tuhan kata aku ampun selagi mana dalam hati kamu ada muamalah dengan aku, kamu bukan orang yang aku marah. Sampai orang ni Tuhan tak mau bagi syurga. Sampai Tuhan tak mau bagi syurga. Sampai dikatakan apa pada orang ini? Dikatakan kepada orang ini, dia balik bertemu Tuhan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dalam Al-Furqan. Allah kata dia balik bertemu Allah Ta'ala dengan amal sebanyak mana pun, tapi semua jadi seperti mana debu yang dipukul oleh angin. Tuhan tak mau terima apa. Sebab dalam hati tak ada apa. Malaikat tu tak menulis, itu memang kerja dia. Yang tulis-tulis akan dihitung di hadapan Tuhan. Maka ini bukan satu penyakit yang biasa-biasa, Pak Mek. Biasa-biasa. Ini adalah penyakit yang luar biasa, yang sangat dibenci oleh Allah. Lepas itu ada seorang ulama ikhwan, nama dia Imam Fudail bin Iyad, Imam Abu Ali Fudail bin Iyad. Dia kata apa? Dia bagi ingat kat kita. Dia bagi ingat dengan orang yang tak faham riak ni. Dia tak faham riak ni, dia duk main riak dalam dunia-dunia makrifat ni. Macam mana saya nak sembahyang sedangkan dalam hati saya ada riak? Dan amalan orang riak Tuhan tak terima, maka saya kena kikih riak baru boleh sembahyang. Bila dia kata lagu tu dan dia faham lagu tu, seolah-olah dia sendiri mengakui jiwa dia tak ada iman dan dia berada pada nilai munafik yang hakiki. Kebodohan dia itu menyebabkan dia mengaku benda macam tu. Pasal itu mukmin, Nabi kata, ya Rasulullah, sahabat kata, ya Rasulullah, kalau Tuhan dah tulis semua amal kita, untuk apa kita beramal? Apa Nabi kata? Beramal. Amalu, beramal. Tuhan mudahkan kamu dengan amalan kamu.
Kata Imam Fudail bin Iyad, apa dia kata? Dia kata tarkul amal li ajli nas riya, wal amalu li ajli nas syirkun, wal ikhlasu an yu'afika Allahu minhuma. Kata Fudail bin Iyad, satu orang tarkul amal min ajli nas, satu orang meninggalkan satu amal takut orang puji dia, maka dia mendapat dosa riak macam munafik. Dia tinggal amal, sedangkan Tuhan buat dia untuk beramal. Dia tinggal amal takut orang puji. Bila orang tak ada, dia pegang tasbih, dia zikir subhanallah, subhanallah. Dia tengok orang ada, dia lepas dia tasbih. Dia buat dia tak ada hubungan dengan tasbih. Dia tak mau tunjuk. Pasal lagi orang puji dia, rosak amal dia. Fudail bin Iyad kata, ketahuilah kamu dalam zon dosa. Amal dibuat kerana Allah dan ditinggalkan kerana Allah. Tidak ada manusia yang boleh terlibat. Kalau kamu tinggalkan amal kerana manusia, kamu seperti orang yang riak tadi. Dia berbuat amal kerana manusia, dan bila manusia tak pandang dia, dia tinggal amal walaupun Tuhan nampak dia. Kamu dapat dosa riak. Kata dia, wal amalu li ajli nasi syirkun. Bila kamu beramal kerana orang, total dan fatal kamu telah menduakan Tuhan. Kamu dalam dunia syirik dan dosa syirik. Wal ikhlasu, yang murni, yang ikhlas ni apa dia? Ayyu'afika Allah minhuma. Tuhan selamatkan kamu daripada dua perangai tadi. Perangai apa? Kita tidak meninggalkan amal kerana orang, dan kita tidak beramal kerana orang. Kalau ada satu amal kita kena tinggal kerana Allah dan Rasul. Sahabat Rashid, kenapa kita tinggal buat kenduri arwah malam 1 malam 2? Kerana Allah dan Rasul, bukan kerana orang. Kita tinggal. Bukan pasal kita takut orang dipuji. Bukan pasal tak ada duit, insya-Allah tak ada duit pun orang bagi ya. Kenduri untuk mayat, benar baik. Orang bagi ya duit. Tapi kita tinggal. Walaupun dunia kata ibadat, pahala banyak, kita tinggal. Kita tinggal satu benda yang orang kata amal. Kenapa? Kerana Allah dan Rasul. Dan kalau kita beramal dengan satu benda yang orang tak setuju, kerana Allah dan Rasul. Kenapa kita? Kalau saya silap tanya sahabat Rashid, betulkan saya. Adakah sahabat Rashid termasuk golongan yang semayang tak baca usolli? Slow nampak jawab. Tak baca usolli. Kenapa tak baca? Kerana Allah dan Rasul. Kerana Allah dan Rasul, itu saja. Tak ada apa-apa. Kerana melihat pada hujah, melihat pada fakta, itu perbuatan Rasulullah, itu saja. Tak ada lebih. Tapi orang ini berbuat kerana orang dan meninggalkan juga kerana orang. Maka Imam Fudail bin Iyad menyatakan, kalau kau meninggalkan ibadat kerana orang, itulah riak. Sama dengan panggil orang tu. Dan kalau kau berbuat ibadat pula kerana orang, kau dalam dunia syirik. Allahu Akbar. Maka kita kata apa ikhwan? Kita kata Allahumma afina minhuma wa'afu anna. Tuhan selamatkanlah kami daripada dua malapetaka besar ni. Kalau kena pada hati satu-satu orang, habis hati itu. Al-Imam Nawawi ikhwan memulakan ayat yang pertama untuk ini. Jadi maksud riak yang saya nak terang tu sampai tak kepada semua orang? Sampai nak? Maka janganlah takut riak. Sebab riak ni tak menimpa hati-hati biasa. Dan kita juga berhati-hati jangan sampai riak, kerana riak itu adalah menyerupai perangai orang munafik, tak ada iman. Buat apa kita nak jadikan mereka idola kita? Dulu kadang-kadang budak-budak dia makan dulu dia suka makan cap. Biasa tengok tak? Dia suka bunyi. Bukan dia isap, dia makan. Dia makan nasi, dia bunyi cap. Orang tua cukup bentang, dia kata bunyi cara buah pendek. Kita kata kat orang tua, pakcik bunyi macam robot pendek, bukan robot pendek. Kalau robot pendek aku tak suka, bunyi pun aku tak suka Itu betul lah. Kalau munafik pun Tuhan tak suka, kenapa sifat tu kita nak ambil? Itu saja. Sedangkan kita ada Rasulullah. Contohlah Rasulullah. Baik.
Al-Imam Nawawi membawa kepada kita ayat untuk menyokong tajuk ni. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a. Al-Imam Nawawi membawa ayat ini ikhwan sebagai dalil untuk menyokong tajuk di atas. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ini surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat ke-5. Dalam ayat ni Tuhan kata kepada kita, wa ma umiru. Tuhan kata, dan tidaklah aku perintah mereka. Situ ada waw, memerintah yang banyak. Dan tidaklah aku perintah mereka. Seperti wa ma khalaqtu, tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Tidaklah aku perintah mereka illa liya'budullaha, dengan perintah beribadat tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku perintah mereka melainkan dengan perintah supaya mereka beribadat pada aku. Tuhan kata mukhlisina lahuddin, perintah itu aku tidak arah melainkan aku nak mereka ikhlas bagi agama aku. Hunafa'a, agama yang lurus ni. Tengok satu, di sini ada perintah. Satu. Yang kedua, di sini ada agama. Dan yang ketiga, di sini ada kelurusan. Maka Tuhan minta kepada kita, semua perintah yang dia suruh kita buat, kita buat perintah itu di atas nilai ubudiyah. Kemudian apa dia tanda kata nilai itu ubudiyah? Menampakkan keikhlasan kepada Allah dan menjalankan perintah itu di atas agama yang lurus ini. Kita tak boleh buat apa-apa Tuhan perintah keluar daripada fitrah agama ni, tak boleh. Allah bukan saja perintah lepas tu Tuhan lepas, tak. Dia perintah kita dikepung dengan agama. Dia hantar Rasul kepung kita macam mana buat ibadat, macam mana nak zikir, macam mana nak tu, macam mana nak ni. Tak ada, dia tak lepas kita. Dia tak lepas kita. Tak ada. Aku perintah hampa sembahyang. Sembahyang ada 5 waktu. Macam mana nak tunggu lengang apa punya pasal. Rakaat kira-kira hampa lah. Habis tak ada 2 rakaat. Banyak mana atas hampa. Tak ada perintah lagu tu. Rakaat dia tentu, masa waktu dia tentu, nak buat apa dia tentu, batal apa, semua lengkap. Kenapa? Kerana ayat ni mengisyaratkan kepada kita setiap perintah itu telah dilengkapi dengan panduan dia. Apa saja ikhwan, inti bila Allah Ta'ala perintah kita beribadat, di situ ada inti kepada ibadat ikhlas. Dan agama ini, kita buat apa ibadat kena berjalan di atas agama yang lurus ini ikhwan. Tak boleh lencong, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini. Ini adalah din yang mengajak kita jadi mukhlis, orang yang ikhlas pada Allah. Kerana ini din hunafa, dinul qayyimah, wa zalika dinul qayyimah. Ini agama yang lurus, agama hunafa, agama tauhid, agama yang menolak syirik sejauh-jauhnya. Millatun qa'imatun adilah, agama yang berdiri dengan keadilan, din yang berdiri dengan keadilan. Maka sekali-kali dalam hal kita beribadat kepada Allah Ta'ala, kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang salah dengan nilai ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Ikhwan, Al-Hafiz Imam Ibn Katsir kata kepada kita, dia kata surah Al-Bayyinah ni kita baca, kita padukan dengan surah Al-Ma'idah. Apa Tuhan kata tentang hunafa, Tuhan cerita dalam surah Ma'idah. Itu Quran menafsirkan Quran. Ibn Katsir kata kepada kita, bila kita padu surah ni dengan ayat 161 daripada surah bukan surah Ma'idah, silap, surah Al-An'am 161 tu, apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim kata tu, apa yang Nabi Ibrahim kata dan suruh Nabi kita ulang kata, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim
dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baru datang qul inna salati wa nusuki. Apa dia? Allah Ta'ala suruh Nabi kita katakanlah innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku telah memberi petunjuk pada aku kepada jalan yang lurus. Fahami? Allah suruh Nabi kata bahawa dia telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Allah suruh Muhammad yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin ni, pemimpin para Nabi dan Rasul. Allah suruh dia kata dia mendapat petunjuk daripada Allah. Dan petunjuk yang Tuhan bagi kepada Muhammad, petunjuk ke jalan yang lurus. Seperti mana Tuhan bagi kepada Ibrahim. Dan agama Islam yang Muhammad bawa ni, dia adalah dinan qayyiman. Satu-satunya agama yang lurus. Satu-satunya agama yang lurus. Siapa-siapa yang nak mencari Tuhan tidak berada di atas jalan Muhammad, dia tidak akan jumpa petunjuk Tuhan. Demi Allah, dia tak akan jumpa. Untuk mula mencari Tuhan, kena start dengan jalan Muhammad. Sehingga kan Al-Hafiz Ibn Katsir kata, amiran, yaqulullahu ta'ala amiran bin nabiyyihi salawatullah wassalamuhu alaihi. Tuhan perintah Nabi dia. Tuhan perintah Nabi dia. Siapa dia Nabi dia? Sayyidil Mursalin, penghulu para Rasul ini. An yukhbira, supaya Nabi dia pergi kata dekat kita, bima an'amallahu bihi alaihi minal hidayah ila siratihi al-mustaqim. Bahawa Allah Ta'ala suruh Nabi kata, nikmat yang Tuhan bagi kepada Nabi Muhammad ialah Tuhan bagi hidayah kepada Nabi Muhammad. Muhammad berada di atas jalan yang lurus, yang tidak ada bengkang-bengkok, yang tidak akan ada perubahan sama sekali. Itu adalah nilai hidayah yang Allah bagi kepada Muhammad. Bila nak salat, kena cari hidayah Muhammad. Lain daripada hidayah Muhammad, bengkang-bengkok. Ada orang belajar bab ikhlas, tak mau riak, sampai tak boleh sembahyang. Susahnya ikhlas. Punya nasib. Dia nasib tak mau ada riak pada niat, tak mau ada riak pada percakapan, tak mau ada riak pada perbuatan, tak mau ada riak pada perkataan, tak mau ada riak pada tutur kata, makan, minum, pakai, berjalan, hidup dia tak mau ada riak. Last sekali dia jadi orang gila. Dan memang hakikat orang gila tak pernah riak. Itu dia ikhlas. Akhirnya untuk beribadat pada Allah, kerana tinggal jalan hidayah Muhammad, dia jadi gila. Dia jadi gila. Apa Muhammad buat dia tak faham, tapi apa yang jiwa dia kata, apa yang rasa dia kata, yang tu dia turuti. Allah suruh Nabi bagi tahu apa? Bahawa nikmat Tuhan telah beri pada Muhammad. Dan dalam ayat kita baca pun sama kan, apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Kusempurnakan nikmatku padamu Muhammad. Nikmat apa? Nikmat hidayah Allah pada Nabi Muhammad. Pada diri Nabi Muhammad, daripada atas ke bawah, seluruhnya hidayah Tuhan. Bila kata sembahyang macam Nabi, itu hidayah Tuhan. Kalau kita sembahyang keluar daripada Nabi, ada perkara Pak Cik Din, perkara yang para ulama bertarung mencari hujah, benda tu sabit dah ada pada Nabi. Akhirnya para ulama tak boleh buat keputusan, maka dia jadi khilaf. Yang macam ni kita iktiraf, ya betul. Sebab apa? Bila ulama bertarung, datang satu dalil, ulama berbincang, apa maksud dalil ni, apa maksud dalil ni, semua bertarung, berjuang habis-habisan nak cari yang mana paling menghampiri. Sama dengan para ulama buat kerja, bukan tak buat kerja, buat kerja. Dan ada pula kes para ulama bagi tahu yang ni jelas tak ada kena mengena dengan Nabi. Yang mana jelas tak ada kena mengena dengan Nabi, kita cepat-cepat kena tinggal kerana dia bukan hidayah. Betul sahabat Rashid? Para ulama bertarung habis-habisan, kata habis-habisan. Apa dia? Bila orang mati, kita, jiran ke, siapa-siapa buat kenduri pergi hantar di rumah si mati, itu hidayah. Itu memang Nabi suruh. Adapun macam kita,
Kita kata tak apalah sedih lah sat kan. Selagi mayat tanah, pilah rendang bihun. Sat ni kami mai dia masak, dia adalah edah, bermula edah dia di saat suami dia mati, bermulalah edah dia. Orang dalam edah ni kena pergi beli bihun, sedih ayak mata tak habis ni, duk boh bihun tu pun ayak mata duk turun garam tak boh dah. Depa ni lepas ratik-ratik makan bihun, amboi sedap garam, ayak mata orang mau tak sedap. Makan, dan dunia semua tahu ini khilaf dengan petunjuk Muhammad. Kita jangan ambil sesuatu yang khilaf dengan petunjuk Muhammad. Tidak ada hidayah. Ibnu Katsir kata Tuhan suruh Muhammad bagi tahu pada manusia nikmat yang Tuhan beri kepada Muhammad, kurnia yang Tuhan beri pada Muhammad apa dia? Hidayah. Muhammad Tuhan letak atas hidayah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, hidayah. Puasa macam Nabi puasa, hidayah. Zikir macam Nabi zikir, hidayah. Uruskan jenazah macam Nabi uruskan, hidayah. Umrah haji macam Nabi, itulah hidayah. Dan dunia semua tahu Muhammad ketika keluar rumah pergi umrah, pergi haji, tak baca pun Yasin, tak ada azan pun, dunia semua tahu. Tapi lagi-lagi dunia kata apa salahnya? Apa salahnya? I tell you di mana salahnya. Ya, ini salahnya. Kerana engkau tidak akan bertemu dengan Tuhan tanpa menjadi umat Muhammad. Kau tak akan bertemu dengan Tuhan. Amal kau tidak akan diangkat ke hadapan Tuhan kalau kau tidak bawa shadow Muhammad dalam ibadat kau. Shadow apa? Bayang. Seperti mana Muhammad rokok, seperti itu kau rokok di hadapan Tuhan, ibadat kau naik. Seperti mana Muhammad sujud dan seperti apa Muhammad baca dalam sujud, demikian kau persembah pada Tuhan sampai. Tangan Muhammad ketika dia sujud, macam mana Muhammad buat, kau buat demikian sampai. Kan Muhammad kata, jangan sujud pi tangan buat lagu tu. Jangan sujud kaki hampak lagu tu. Jangan duduk macam duduk katak lagu tu, terbuka kaki, pantat jatuh sampai atas tanah. Sembahyang lagu tu ke? Jangan duduk tahiyat tangan kaki kiri tahan ke tanah. Duduk tahiyat tangan kiri tahan ke tanah. Jangan. Semua tu Muhammad kata jangan. Tapi kau buat. Kau fikir Tuhan kau pandang ibadat kau? Kau di dalam tidak ada hidayah. Ya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Yaqulullahu ta'ala, Ibnu Katsir kata Allah kata amiran bin nabiyhi, Tuhan perintah nabi dia Sayyidil Mursalin, nabi dia Muhammad ini pemimpin para rasul. Mau sedaklah siapa dia Nabi Muhammad. Ini masalah kita tak sedar siapa dia Nabi Muhammad, pakcik. Pasal tu kita boleh duduk. Ada orang buat buku kan, terima kasih si babi hutan. Wow. Apakah jasa babi itu? Maka kita pun kena cari babi itu. Babi pun bukan sebarang babi, babi hutan. Terima kasih si babi hutan. Kemudian Tuhan, kini aku datang. Orang putih kata jangan cover apa macam mana? Jangan tukang cover. Jangan kata buku tu tak bagus pasal cover apa macam mana? Don't judge. Book. Yang tu. Jangan duk hukum buku berdasarkan cover. Dia baca dulu. Salah tak apa, tak baca. Tak ada salah nak baca. Baca, tapi lepas baca jangan jadi babi hutan. Yang tu memang salah. Muhammad mengajar sebaik-baik petunjuk. Apa yang Tuhan suruh Sayyidil Mursalin ni kata, ayyukhbira bima an'amallahu bihi. Tuhan suruh Nabi bagi tahu nikmat yang Tuhan bagi kat dia. Apa yang Tuhan bagi kat dia? Harta ke, kereta ke? Tak. Apa dia? Alaihi minal hidayah ila siratihim mustaqim. Ke atas Muhammad itu daripada hidayah yang membawa Muhammad di atas jalan yang lurus. Yang jalan itu tidak pernah ada bengkok, yang tidak pernah ada perubahan.
Allahu akbar. Inilah yang ada dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baik. Kemudian Al-Hafiz Ibn Katsir bawa ayat yang kedua untuk menyokong tajuk di atas. Ayat yang kedua ni ikhwan daripada suratul Baqarah, surah kedua ayat 264. Apa ayat ni kata? Kita tengok minggu depan. Wallahu ta'ala Pakcik Syahar kita meninggal Pak Min. Pak Min hantar mesej tadi. Ni sahabat-sahabat. Semua nak pergi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Hari ni juga kawan kita kumpulan bocik tu meninggal juga. Ustaz Fadil pun meninggal juga, accident dekat Gua Musang. Betul mak kepada Ustaz Makzin pun meninggal juga hari ni. Hari ni banyak berita mati. Ustaz lah kita masuk hospital. Bila tadi? Allahumma aqbillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kalau sekali tu dia orang putih lah bersih. Ustaz Abdullah kesayangan kita mengalami apa tu? Complication. Apa tu? Complication lagi tu? Komplikasi. Mild heart komplikasi, mana serangan jantung komplikasi lah. Pagi tadi telah selamat menjalani minor procedure yang kecil lah, di Park City Medical Center di KL lah. Dan beliau dinasihatkan berehat buat seketika. Dan mohon maaf kuliah-kuliah yang telah dijalankan dalam masa dekat ini terpaksa dibatalkan. Doa untuk Ustaz diberi kesembuhan segera dan kesihatan yang diperpanjangan, insyaAllah. Tadi ya, kita doakanlah Allahumma shfi mardana wasahih ajsadana wasyatti syamla a'da'ana wansurna birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita doakan kepada semua sahabat-sahabat kita yang kita dengar berita kematian dengan perkataan Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta